Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya Zaidi Ismail, jurutera forensik kewangan anda. So kita bersiaran lagi pada malam ni bersama dengan saya dengan topik yang agak menarik. Kita membincangkan tentang bagaimana nak buat duit melalui pasaran hadapan BSKL. Okay? Jadi saya bukannya ahlinya, saya bukan pakar dalam bidang tersebut. Okay, tapi saya akan bawa pakar bidang tersebut bersama dengan anda lah pada malam ni. Okay, so nanti kita boleh discuss dengan beliau bagaimana nak buat duit dengan BSKL. Okay, terutama melalui pasaran harapan. So sementara kita tunggu peserta lain masuk, bagi yang mula join kita punya FB Live pada malam ni, so tolong berikan thumbs up macam biasa. Tolong berikan thumbs up untuk saya tahu bahawa anda boleh dengar suara saya dengan jelas. Okey, boleh tengok video ni dengan jelas. Tolong bagi thumbs up, okey? Okey, cantik. Okey, dan sila komen kalau tak boleh dengar suara saya ke, ataupun tengok pergerakan tapi tak boleh dengar suara, ataupun video tak berapa jelas. Tolong komen, saya cuba adjust mana yang patut dekat sini lah. Okey? So kita tunggu lagi beberapa penonton ataupun rakan-rakan kita yang lain untuk sama-sama dengan kita dengan topik yang nak kita bincangkan pada malam ni. Okay, so bertajuk buat duit melalui pasaran harapan BSKL. Okay, so dengan tetamu undangan saya. Okay, insyaAllah kejap lagi kita boleh bersiaran dengan beliau. Jadi sementara saya pun tunggu dia masuk studio. Okay, sementara dia ready make up dia tu, tak tahu lah apa benda yang dia buat. Nanti kita join sekali dengan beliau lah. Okay, jadi bagi mereka yang baru join FB Live ni bersama dengan saya, tolong bagi thumbs up. Okay, tolong bagi thumbs up untuk menyatakan bahawa anda dapat dengar dan lihat saya dengan jelas. Okay, terima kasih banyak. Okay, dan sila juga like dan share. Okay, sila like, share, tag kawan-kawan yang lain supaya dapat join kita juga pada malam ni. Saya tahu malam ni malam Khamis, malam Jumaat, hari Khamis malam Jumaat. Mana yang tadi dah lepas solat Isya, dah baca Yasin, okay, so boleh join kita lah. Okay, saya memang sengaja lewatkan sikit pada malam ni untuk menghormati malam Jumaat ni. Tapi pada waktu yang sama kita juga nak timba ilmu sikit. Okay, sebab tu saya ambil masa selepas Isyak tadi untuk kita mula. Okay, so saya tak nak buang masa, nanti Kang balik-lerik pula kan. Jadi saya nak tengok sama ada tetamu undangan saya ni dah bersedia ke atau tidak ni. Okay, tolong like, tag, share FB Live kita pada malam ni supaya lebih ramai yang dapat join kita. Seperti biasa nanti akan ada segmen soal jawab selepas interview saya bersama dengan tetamu undangan malam ni. Alright, so tolong share, tolong like, tolong komen. Okay, terbaik. Alright, so kita tengok dulu siapa yang kita boleh, dia dah ready ke belum ni. Okay. Hello. Assalamualaikum Tuan Wafi. Waalaikumsalam Tuan Zaidi. Okay, suara boleh kuat sikit, macam kurang jelas sikit lah. Kurang jelas dengar? Mungkin mic tu kena dekat sikit ke apa ke? Dengar boleh? Okay. Dia ada sedikit delay sikit. Ini dekat mana ni Tuan Wafi? Rumah lah. Green screen semua. Dekat mana? Ada delay sikit lah, tak apa-apa dengar. Delay? Dengar tak? Dekat mana tadi? Dekat mana? Dekat Changlor Kedah. Rumah saya Changlor Kedah. Dekat Changlor Kedah. Oh, so ada delay sikit. Suaranya sampai dulu, mulutnya sampai kemudian. Mungkin internet lah, sebab internet agak slow dekat area Changlor ni. So mungkin lah.
Okey, bagi mereka yang baru mengikuti kita, saya nak buat sedikit pengenalan dulu. Tetamu kita pada malam ni adalah Tuan Wafi Azian. Okey, so Tuan Wafi Azian merupakan principal utama untuk WR Traders Academy. Beliau merupakan seorang trader dan juga penganalisis untuk pasaran harapan di Malaysia. So antara yang terbaik, yang pernah diakui antara yang terbaik. So beliau mempunyai pengalaman yang sangat luas dalam pasaran harapan. Nanti kita tanya dia pasaran harapan tu apa bendanya. Okey, minta explanation daripada dia sikit dan mungkin dia boleh buktikan macam mana dia buat duit daripada pasaran harapan. Nanti kita korek-korek sikit ilmu yang dia ada. So paling tidak orang ramai tahu apa bendanya ni dan bukan hanya guna cara biasa untuk buat duit. Okey, bukan hanya guna macam saham ke atau pelaburan hartanah ke, ada banyak perkara lain lagi yang boleh buat duit dan saya cuba congkilkan benda ni untuk tatapan kita bersama dan untuk kita sama-sama belajar. Okey, jadi terima kasih Tuan Wafi sebab sanggup hadir dalam saya punya sesi FB Live malam ni. Susah kan nak dapat ni. Tuan Wafi kejap di Negeri Sembilan, kejap di Canggung Kedah, kejap di KL kan. Fly all over. So macam mana sekarang dengan PKP? Okey, duduk rumah, straight buat duit. Okey, so Tuan Wafi boleh ceritakan latar belakang sikit, sikit tentang latar belakang Tuan dan macam mana dulu boleh berkecimpung pula dalam bidang pasaran harapan ni and soalan-soalan lah. Okey, nama saya, orang panggil saya Wafi Azian. Saya dulu seorang engineer. Engineer dalam bidang oil and gas lah. Saya mula mengajar ni pada tahun 2012 dalam bidang CPO sebab mengajar ni sebabnya saya nak bagi orang tahu macam mana nak buat duit yang betul lah. Tapi sebelum tu macam mana boleh berkecimpung dalam pasaran harapan, dalam futures ni? Pasaran harapan dikenal lagi sebagai futures market kan? Okey, saya berkecimpung masa saya student lagi sebenarnya. Sebab saya masa tu saya ada berjumpa dengan seorang orang putih ni. Dia dompet masa tu tahun bila tu? Dalam tahun 2002, 2003, 2004 lah, lebih kurang itulah tahun dia. Dah hampir 20 tahun. 18 tahun. 18 tahun. So masa tu dia tercicir duit dia, saya bagi duit dia dekat orang putih tu balik. After that saya ingat dia nak bagi saya duit. Tapi dia kata I will give you something more valuable. So jumpa dompet. Ceritanya terjumpa dompet. Ya, betul. Jumpa dompet satu Mak Saleh ni lah. Belum tak kenal lah dompet tu siapa punya. Tapi ada maklumat sikit kan dalam dompet tu rupanya Mak Saleh punya. Oh ya, betul. Lepas tu hubungi dia kemudian nak pulangkan dompet lah. Betul, hubungi dia pulangkan dompet lah. Dan harap-harap manalah tahu kau ada rezeki dapatlah sikit kan. Kau dia bagi tepi ke apa. Betul. Tapi sebenarnya dia bagi benda yang lebih bernilai. Dia bagi ilmu. Ya, betul. Ilmu dia bagi. Sebab masa tu saya ingat duit dia banyak tu. Sebab saya tengok dia jawatan ni ada business card kan. Saya ingat boleh ke dapat 1,000, 2,000 kan. Barulah kan. Tapi tak dapat lah benda tu kan. Dia cakap ilmu. Selepas tu sebulan. Ini sebenarnya satu peluang atau rezeki yang Allah Ta'ala bagi tak disangka-sangka. Biarpun kita tak dapat duit, tapi kita dapat sesuatu yang lebih bernilai, which is ilmu yang boleh guna sampai bila-bila. Okay, selepas tu, selepas jumpa dia kata dia minta email saya, dia email. Masa dulu mana ada WhatsApp ke apa kan, dia email lah. So, dia ajar saya, mula saya masuk dalam tu, permulaan saya dulu sebenarnya saya bukan Bursa Malaysia Futures Trading, saya more to Forex sebenarnya sebelum. Selepas tu asalnya pemain Forex. Ya, betul. Saya asalnya main Forex sebab guru saya tu ajar Forex. Ada lagi tu sebab dia pernah dia kerja dekat New York Exchange. So dia ajar saya apa-apalah tentang Forex ni, macam mana nak trade market Forex semua ni. Tapi selepas tu saya belajar dengan dia, rugi untung. Tapi saya belajar something lah. Kalau duduk dalam dunia pelaburan ni mesti accept rugi lah. Kalau tak accept rugi, tak boleh duduk dunia pelaburan. Apa-apa pelaburan pun. Macam mana? Apa yang rugi? Minta maaf. Kalau kita ni
apa-apa pelaburan dalam bidang pelaburan semua boleh rugi jika kita tak ada ilmu. So kita kena untuk experience macam mana pun, walaupun kita belajar dengan guru pun, yang power pun, macam guru saya memang power, tapi saya tetap rugi. Sebab apa? Dari rugi itulah kita boleh buat jana keuntungan. Tanpa kerugian, macam mana kita nak jana keuntungan? Kita tak tahu selok belok dia. At least kita kena belajar kesilapan. Kena rugi dulu. Kena rugi dulu, betul. Okey. Tapi saya pernah tahu yang Tuan Wafi dulu even masa forex masa awal dulu pernah buat lebih 1 juta. Itulah, juta tu memang buat, tapi dia bukanlah duit saya adalah investor saya tak logik lah. Saya ada masa tu duit ada investor letak duit dalam student kan, mana ada duit banyak, ni ada investor lah letak, memang saya dapat buat juta lah masa tu, tapi hilang pun selepas tu tamak hollower semua hilang balik 1 juta tu. Biasa tapi sekurang-kurangnya dengan skill yang ada, dengan pengetahuan yang ada, boleh buat duit lah dengan kata lain. Hati dan perasaan tu sebahagian, tu perkara lain. Tapi kalau kita cerita pasal skill, pasal pengetahuan, memang boleh buat duit lah. Memang boleh buat duit. InsyaAllah boleh buat duit. Sebab benda ni sebenarnya kalau kita follow rules, kalau kita ikut apa yang rule yang kita buat, insyaAllah setakat 20% sebulan tu boleh buat. Saya ada ramai student, saya boleh buktikan nanti kalau Tuan Zaidi benarkan saya tunjuk berapa testimonial. Itu tak apa, itu nanti kemudian. Tapi saya masih lagi seronok cerita pasal macam mana permulaan ni. Semua mula student secara tak sangka jumpa dengan Tok Guru, belajar, mula-mula belajar forex. Okey, setelah beberapa tahun kemudian apa yang berlaku? Selepas tu pada 2009 senang cerita saya dengar lah cerita baru. Mula saya dengar Ustaz Zaharuddin kata dulu mula forex macam halal tu. Lepas tu saya teruskan lah. Tapi 2009 tiba-tiba dia cakap forex tu haram. Kita orang bercengamuk lah masa tu, macam mana nak pergi lagi kan. So selepas masa ni masih full time ke atau kerja? Kau macam mana? Saya belajar lagi sampai 2008. Saya masih lagi student. So 2002 student sampai 2008. 2007 sampai 2007 student. Tapi 2007 tu saya extend 1 sem sebab saya fail satu subjek lah. So ini tak lebih main forex atau fail ni. Betul lah, lebih kurang macam tu lah itu. Okay. So selepas tu bila haram tu saya kerja jugalah. Saya dulu buat praktikal dekat Proton. Proton tak terima lah saya kerja kat situ. Selepas tu saya kerja pula dekat Teknik Video Production. Kat situ pun saya masih lagi tapi tak begitu perform masa tu dekat Teknik Video Production tu. So kena buang lagi sebab so, teknik oil and gas. Betul? Ya betul. Teknik oil and gas, okey. Itu tahun berapa lah? 2008 lah. Tengah 2008. Okey. Dan masa tu forex dah disiarkan haram lah. Ya, forex dah disiarkan haram lah masa tu. Lepas tu kerja lah sebab haram tu saya tak boleh nak main. Saya ni sampailah 2011 saya dengar satu pelaburan yang sama lebih kurang forex macam FCPO ataupun ni. So saya start belajar saya tengok tentang futures pasaran hadapan. Pasaran hadapan, yes. Pasaran hadapan dan saya tengok sama je macam tu lah. So that's why saya lepas tu saya berkecimpung dengan bidang tu lah. Maknanya ilmu teknik pengetahuan yang digunakan masa forex tu boleh diadaptasikan dalam futures. Ya betul. Betul. Okay. So mulalah melabur dalam futures pula pada tahun lebih kurang berapa? 2011? 2011. Ya betul. 2011. Okay. So modal awal tu dapat daripada mana? Sebab masa forex tu dia pun pernah dapat juta ringgit tapi memang lepas tu duit semua dah habis. Tekan-tekan, kong kali kong. Nak start balik tu guna modal apa? Okay. Saya modal tu terus terang saya masa tu memang tak ada modal lah. So saya berkenalan dengan sahabat saya seorang Ikram Haji. Dia tengok saya boleh predict harga silver masa tu dengan emas dengan bagus. Dia arah saya, dia kata, Wafi, kita tak tipu orang tapi kita boleh bagi tahu orang benda tu betul. So apa salah dia kalau orang tak nak
kita punya ilmu pengetahuan tak apa, tapi mungkin orang lain rasa kita punya ilmu pengetahuan yang berharga. So dari situ saya saya bukukan ilmu saya tu macam mana nak baca silver tu jatuh ke turun ke. Dari situ ada orang masa pasaran komoditi which is silver, gold and silver lah. Terutama silver. Dan bagi tahu orang macam mana nak baca pergerakan silver ketika tu. Betul. Betul. So selepas tu saya buat, mula tak adalah, tapi lepas tu orang tengok betul saya analisa saya dan orang mula follow saya dan orang belikan buku saya. Dari situlah saya dapat duit modal untuk start trading. Dasarkan gaji saya graduate engineer tak banyak nak masuk dalam ni. Tetapi apa yang saya cakapkan, kita kalau tak ada duit kita kena usaha lah. Tak boleh lah kita tak ada duit. So masa tu pun saya bekerja, saya jual buku. Masa tu bekerja gaji berapa? Gaji dalam 1,500, 1,600. 1,500, 1,600 masa tu Tapi usaha juga untuk cari pendapatan tambahan ni, nak jadikan modal ni, nak trade. Betul. Nak trade, nak modal, yes, betul. Saya masa tu kalau tak silap saya masa tu kalau nak trade dia tak macam sekarang, modal ni lebih tinggi kan. Compare macam sekarang modal dia rendah sikit. Rendah sikit. Dulu modal dia 14,000. 14,000 nak masuk satu account tu kena ada at least 14,000 ketika itu. 7,000 tapi seelok dia dirasatkan 14,000 lah masa tu. So 14,000 tu 14,000 tapi dia kata kena tambah lagi lebih dalam 20,000 lah. So banyak lah benda tu. So saya kumpul, dari saya jual ilmu saya. Maksudnya kita ni kena berusaha. Walaupun tak ada duit, lepas tu saya kerja kat part time, kadang-kadang kerja kat 7E, kadang-kadang kerja walaupun saya engineer tapi saya nak cari duit, saya kena usaha lah. Tak boleh lah nak duduk saya masa tu saya tak cari pun girlfriend ke apa ke. Saya nak cari duit nak untuk trading. Saya tak ada masa nak bagi handphone ke awet ke apa ke, tak ada masa tu. Saya pun baru kahwin. Kumpul-kumpul pun semata-mata nak cari modal, nak trade. Itu dalam kepala otak fokus kat situ je. Cari duit, nak dapat modal, nak trade. Betul. So tak adalah saya nak pergi menyelewang ke apa ke. That's why saya punya ada motif saya lah. Saya tak macam kadang-kadang orang cakap, saya tak ada duit. Tak ada duit, cari lah. Nak cari macam mana, kita kena jalan susah lah. Buat apa yang dapat, kita kena pandai bagi masa lah. Saya macam saya masuk kerja 8 sampai pukul 6 keluar pejabat. Terus lepas tu kalau ada kerja tu saya pergi buat kerja survey, apa-apa kerja part time ke, pagi-pagi hantar surat khabar ke, banyaklah adalah kerja-kerja yang saya buat. So, masa tu pun saya tak ada beli kereta macam orang lain, saya pakai motor je. Orang pun tak percaya saya, tapi lah beli juga sebab apa yang saya cakap tu benar, macam tu lah. Yelah, okay. So itu sejarahnya, itu macam mana mulanya. Okay, tapi boleh tak terangkan sedikit terutama pada newbie yang mula tengok malam ni kan. Dia dah kenal lah Tuan Wafi macam mana, mula dia macam mana kan sebelum berada dalam keadaan sekarang ni. So untuk newbie ni, so boleh terangkan sedikit tak? Sebenarnya pasaran hadapan ataupun futures market ni, terutama futures market dekat BSKL ni, apa benda jadahnya futures market ni? Dia semestinya tak sama macam saham. So saham mungkin orang dah boleh faham kan, saham maknanya kita beli sebahagian daripada syarikat yang kita nak laburkan tu dalam bentuk saham. Tapi futures ni apa? Apa sebenarnya pasaran hadapan ni? Okay. So saya nak ceritakan sikit futures. Futures ni sebenarnya pasar online. Masa dia naik kita boleh untung, masa turun pun kita boleh rugi. Masa turun pun kita boleh untung, masa turun pun kita boleh rugi. Itu maksud dia. So untuk saya nak bagi term yang senang sikit. Dia boleh untung dalam dua keadaan. Betul. Sama ada menaik pun untung, menurun pun untung. Betul. Okay, so dia bergantung pada cara kita trade lah. Tapi dia dengan kata lain, dia tidak macam saham which is hanya buat duit ketika pasaran menaik. Betul. Kalau macam futures ni, dia menaik ke, dia menurun ke, kalau betul strategi, dua-dua keadaan pun boleh buat duit. Betul. Dua-dua keadaan boleh buat duit. Okay, selain daripada tu, apa dia futures ni? Apa yang menyebabkan adanya pasaran hadapan ni? Okay, saya bagi contoh ya. Dia melibatkan saya bagi contoh orang lah. Dia melibatkan tiga pihak, iaitu pembeli, penjual dan orang tengah. Okey, contohnya so, anggap dia macam pasar lah, macam pasar.
Pasar besar. Okey. Macam pasar, so ada pembeli, ada penjual, tapi ada orang tengah pula. Orang tengah juga. Okey. Okey. Okey, saya bagi je. Penjual durian ni saya samakan Ali. Okey, saya cakap jual durian lah kat pasar tu. Pasar tu saya jual durian. Okey? Okey. So Pak Ali ni jual durian dekat satu pasar. Okey, betul. Lagi pembeli durian, Daud, Pak Daud. Senang kita dia nak beli durian. Orang pembeli lah. Okey, sekali so, ada pembeli nama dia Daud. Dia nak beli durian. Lepas tu Pak Ali ni penjual durian. So ada penjual dengan pembeli. Betul. Okey, lepas tu ada orang tengah. Orang tengah ni siapa? Orang tengah ni saya panggil bursa durian lah. Maksud dia dilantik oleh government untuk mengelakkan kena tipu jika ada pembelian yang besar. Contoh. Dia jadi macam pusat pemantau lah. Betul, pemantau. Nak pastikan transaksi ni betul-betul over the counter. Nak pastikan transaksi ni betul-betul sah dari segi undang-undang. Betul. Tak ada tipu-tipu punya. So dia jadi macam penguat kuasa tengah-tengah, orang tengah ni nak memastikan transaksi antara Pak Ali jual durian dengan Daud pembeli durian ni sah dari segi undang-undang. Sah dari undang. Okey. Bila cakap futures ni, kita beli barang yang masa hadapan. Kalau ikut patuh syariah dia takkan patuh syariah lah sebab benda tu tak ada lagi. Contoh Daud ingin membeli durian sebanyak 3,000 tan pada Pak Ali. Okey? So tetapi dia kata Pak Ali, saya nak beli durian Pak Ali yang ada dekat pokok tu. Belum lagi jatuh ni. Tapi saya nak booking durian ada kat atas pokok tu 3,000 tan. 3,000 tan. Okey. 3,000 tan tapi Pak Ali kata 3 bulan barulah dapat hasil. Baru ada hasil lah. Kalau tak ada lah hasil masa dalam 3 bulan tu. So Daud kena bayar juga ke Pak Ali sebab dia nak booking kan, betul? So dia tak boleh lah bayar kat Pak Ali. Takut Pak Ali tak dapat bekalkan 3,000 tan. Jadi dia pergi ke orang yang sah. Pak Ali lari dengan duit tu. Betul. Okey. So jadi Pak Daud ni hantarlah pergilah jumpa bursa durian untuk bagi duit sebagai perantara. So so bursa durian ni tolong pegangkan duit tu bagi pihak Daud dengan syarat bila Pak Ali boleh boleh bagi durian tu besok, barulah duit tu dilepaskan pada Pak Ali. Betul. Okey. Jika sampai masanya Daud dapat durian dari Ali dan Pak Ali ni mampu memberikan 3,000 tan tu, so bursa durian ni akan bagi duit ke Pak Ali lah. Andai kata Pak Ali tak mampu membekalkan durian 3,000 tan tu. 3,000 tan tu. Dia dapat bagi 1,000 tan je contoh. 1,000 tan contoh. So bursa durian ni akan bagi harga untuk 1,000 tan lah. Dan 2,000 tan lagi bursa durian akan cari pembekal lain atau penjual durian yang lain. So dia offer pula bursa ni dia offer pula pada pembekal lain ataupun penanam durian lain. Dia kata okey, aku ada ni permintaan ni, ada 2,000 tan shot. Ada siapa-siapa boleh bagi tak? Macam tu. Betul. So kat situlah maksud dia kat sini, walaupun kita pembelian tertangguh tetapi kita ada jaminan benda tu akan dapat. Sebab ada barang dia. Ada barang dia. Dan kalau tak cukup barang pun akan dicukupkan juga dengan pembekal-pembekal lain. Ya, betul. That's why bursa tu dia ambil durian dari pembekal lain. Dia adalah stok-stok dia macam tu lah. Tapi dalam senario ni, kalau tak silap saya, Pak Ali boleh jadi pembekal, jual durian melalui pasaran durian. Tapi pada waktu yang sama, Pak Daud ni pun boleh jadi pembekal juga. Jual di pasaran sama. Betul. So dia boleh berada dalam dua situasi. Pak Ali boleh jadi pembekal untuk bekal kepada Pak Daud, tapi Pak Ali juga boleh membeli daripada Pak Hamid contoh dalam pasaran yang sama. Betul. Dia boleh jadi pembekal dan juga pembeli. Betul. Tapi benda ni dia regulate lah oleh bursa. Betul, macam itulah dia punya ni. So ciri-ciri pasaran hadapan ni lah, yang pertama dia mesti ada kontrak untuk barangan hadapan. Betul. Benda yang nak beli akan hadapan. Lepas tu kontrak ni dia regulate ataupun dikawal sedia oleh bursa yang duduk kat tengah-tengah tu.
Betul. Okey, so saya harap para penonton ataupun yang menguti ni dapat faham apa tu pasaran harapan dalam konteks contoh macam nak jual diri anda ilah sebagai contoh. Okey, tapi dekat pasaran harapan Malaysia ni sebenarnya apa produk ataupun apa barang yang dia jual? Saya rasa bukan durian lah kan? Bukanlah. Okay. So apa yang dia jual dekat pasaran harapan ni sebenarnya? Bagi contoh. Okey, di Bursa Malaysia ni kita ada beberapa pasaran hadapan, iaitu seperti FCPO, Future Crude Palm Oil. Itu minat kelapa sawit lah. Ya, kelapa sawit. Ada kelapa sawit, lagi? FKLI, Future KL Index, Kuala Lumpur Index. Lepas tu so dia jual beli index. Futures tin timah tu, futures timah. Pasaran timah, logam timah. Timah. Lepas tu futures gold, ada gold lah. Ada pasaran emas. Pasaran emas, okey. So itu je pasaran utama dia. Yang benda-benda lain tak ada apa buah nenas ke? Tak ada. Tak ada. Itu saja. So basically itulah. Tapi saya dengar ada juga pasaran hadapan yang jual beli macam minyak mentah ataupun soya. Betul. Tapi bukan dekat pasaran Malaysia. Bukan, itu global. Oh, itu pasaran luar. Pasaran global. US punya pasaran. So pasaran hadapan ni bukan hanya ada dekat Malaysia, tapi ada dekat serata dunia lah. Bergantung pada pasaran market diorang lah dengan kata lain. Betul. Dan benda ni, transaksi ni boleh dibuat di mana-mana saja di satu dunia lah. Tak semestinya hanya di Malaysia. Betul. Asalkan kita boleh gunakan bank dalam negara juga. Tak perlu pergi bank luar negara. Okay. So cuma pasaran dekat Malaysia, saya cuma nak recap balik. Pertama tadi pasaran minyak kelapa sawit, which is FCDO, Future Crude Oil. Kemudian pasaran emas, futures, gold futures. Ya betul. Tin ataupun timah. Betul. Lepas tu pasaran hadapan indeks BSKL. Ya betul. So ada 4 pasaran dalam future market dekat BSKL. Betul. Okay. Alright. So kalau untuk newbie pula, macam mana nak mula Tuan Wafi? Apa yang diperlukan? Perlu ada akaun apa nak buka dulu ke? Ni untuk nak mula start lah ni. Kalau siapa yang minat ni. Okay. First kali anda kena ada akaun lah. Futures account, bukan CDS account CDS account untuk saham. Okay, CDS untuk saham. Tapi kalau nak melabur melalui pasaran hadapan, kena ada akaun pasaran hadapan. Ya betul. Futures account. Kalau kita pergi kat dekat bank kata futures account. Jangan cakap CDS account, nanti dia pergi CDS account. Okay. So boleh buka dekat mana-mana bank ataupun hanya bank tertentu? Ada kebanyakan bank, kecuali bank Islam tak ada. Saya rasa yang biasa CIMB, RHB, Kenanga, Maybank. Mungkin lepas ni nanti saya mungkin boleh minta link daripada Tuan Wafi ke, kita boleh letak link dekat bahagian deskripsi video ni yang mana dia mungkin boleh tengok kat mana boleh buka apa futures account bagi mereka yang berminat. Betul. Boleh. Lagi satu perlu kalau macam saham dia ada reminder sebagai contoh. Betul. Okey, untuk bantu. Kalau macam futures ni memang buat sendiri semua ke ataupun memang ada reminder tak? Ke macam mana? Futures saham ni dia sama dia reminder, lepas dia ada macam reminder juga namanya futures FBR, futures broker lah. Maksud dia akan bantulah anda untuk masuk duit, account dan sebagainya lah. Buka akaun, masuk duit, keluar duit, itu dia akan terangkan apa salah, apa betul dari segi compliant lah. Itu dia punya tu. So dia akan ajar anda platform semua tu, kerja-kerja apa, bursa FBR lah yang macam reminder juga. Okay. So saya diberitahu bahawa kalau katalah nak trade pasaran hadapan ni nak kena ada software tertentu. Betul kan? Kena software tertentu ke ataupun macam mana ni kalau nak trade? Okay, software dia kita ada kena software yang kalau kita dapat free pun boleh. Dia bergantung pada orang. Macam saya pakai yang sebab saya dah lama trade dah untung, saya pakai mahal lah. Tapi kalau yang tu
boleh dapatkan software free pun dari RHB. Kebanyakan software yang free yang bagus ni banyak dari RHB lah, sebab dia software dia amat apa. Buka account dengan RHB sebagai contoh, dia bagi software cuma yang kita boleh guna untuk trade. Betul. Okay. So lagi senang lah situ. So kalau okay. Tuan jadi boleh sambung dulu soalan. Okay, boleh. So kalau contoh macam untuk newbie ni, kalau mula nak belajar, okay, dia sekarang ni dah minat ni, dia tahu okay boleh buat duit, okay. So kalau dia nak mula belajar, kat mana rujukan asas yang dia boleh tengok kalau seseorang nak mula belajar tentang pasaran harapan? Okay, rujukan ni saya ada channel. Kalau nanti saya boleh bagi kat Tuan Zaidi, dan saya boleh bagi video-video yang asas-asas bagaimana nak mula dalam pasaran FCPO ni lah. Pasaran harapan lah. Okay. Okay, so nanti tak apa, nanti saya contact Tuan Wafi balik untuk dapatkan link-link tersebut. So bagi mereka yang minat nak belajar, nak tahu asas, mungkin boleh ikut channel Telegram Tuan Wafi ataupun boleh tonton video asas yang dikongsikan oleh Tuan Wafi nanti. Okay, betul. InsyaAllah. Okay. So Tuan Wafi ada bagi tahu saya yang nak demo sesuatu, nak bagi contoh dekat orang macam mana sebenarnya trading pasaran harapan ni bergerak ke, bekerja ke. Ada nak tunjuk dekat para penonton kita? Boleh, kalau nak tengok saya boleh tunjukkan lah. Contoh mungkin saya share screen saya sekejap. So saya buka screen saya. Okay, sekejap. Share screen. Okay, ini screen saya nampak Pak Zoyadi? Okay. So yang macam kepala toge atau jonjol ni apa benda ni sebenarnya? Ini orang panggil candlestick lah. Kalau yang merah ni menunjukkan price tu, harga tu nak turun. Yang biru ni nak tunggu harga tu naik lah. Okay. So sebelum kita pergi lebih lanjut, kalau saham, apa yang dia beritahu, kalau saham dia ada dua keadaan. Yang mana seseorang yang nak melabur dalam saham, satu sama dia tengok dari segi fundamental. Okay, yang lagi satu dia tengok dari sudut technical analysis. Betul. So adakah ini yang dinamakan sebagai technical analysis? Ya, ini technical analysis. So kalau dari konsep mazhab saya tak tengok langsung fundamental. Itu saya punya mazhab lah. Sebab saya memang 100% on technical analysis lah. So kalau macam saya, masa saya menduga Tuan Firdaus beberapa hari yang lepas, saham, kalau kita nak buat duit dengan saham, dia perlukan sedikit masa. Contoh macam beberapa minggu atau beberapa bulan atau beberapa tahun untuk dapatkan ROI atau return on investment yang sesuai lah. Okay, contoh macam 10% ke 20% ke mungkin ambil masa 6 bulan ke setahun sebagai contoh. Tapi dalam kes Tuan Wafi ni, ini tujuannya kalau siapa nak trade FCPO ni, dia nak cari duit hari-hari. Betul ke macam tu? Betul. Bukanlah hari-hari. Maksud dia dalam, kalau modal kita 10,000 lah, 10,000, untung rugi hari-hari dalam sebulan mungkin boleh buat 2,000, 3,000 sebulan. Boleh buat 2-3,000 sebulan Okay. Ya, betul. Okay. So Tuan Wafi boleh teruskan untuk bagi tahu kita apa benda yang kita tengah tengok sekarang ni? Okay. Ini candlestick ya. Dia kalau yang candle yang merah ni menunjukkan pasaran tu nak menurun lah. Candle yang naik ni nak menunjukkan pasaran tu ingin yang biru ni menunjukkan pasaran itu nak menaik. So contoh lah, saya buat demo lah dekat sini untuk anda tengok bagaimana dia bergerak. So contoh saya ambil hari ni berapa hari bulan? 4 hari. 2 hari bulan. 2 hari bulan. So saya buat sikit. Okey, contoh dekat sini. Okey. Saya mengagak macam contoh dia. Oh, market ni saya tak tahu. Ni kalau orang buta lah tak tahu. Dia agak naik. Dia tekan dia butang ni. So anda tengok, kalau
dia butang buy ni dia anggap market dah naik. So dia akan alamak dia punya ni. Sekejap. Ada apa? So upgrade dah pula. Dia tengah ni pula. So tak apa, masuk balik. So saya okey. Tengok sekali lagi. Contoh kita ambil dua hari bulan tadi, 2 bulan April. So saya buat balik. Okey. Katakan saya nak market ni saya agak nak naik, saya tekan butang ni. So saya nampaknya saya tak berjaya nak apa. Okey, dah nampak dah. So anda nampak kat sini, saya rugi, saya negatif RM50. Okey. Sini negatif RM50 saya rugi. So tiba-tiba dia naik balik. Saya untung RM475. Tapi kalau dia naik saya untung lah. Tapi kalau dia turun, saya rugi lah. Nampak situ dia bergerak macam tu, volatility dia. So kita pandai apa? Kena pandai predict lah. So kalau saya katakan saya predict betul, saya kata nak menurun ni. So saya tekan butang sell ni, saya akan nampak lah, oh dia turun. Oh dia turun ni, negatif. So banyak turun untung. Saya untung hari ni pun dah 550. So kalau tengok dari saya punya student lain ni, kebanyakan bila belajar betul-betul ni, kalau kita tengok dari saya punya group. So dekat sini kalau anda tengok macam mana ni, macam mana hari-hari tak dia buat duit, bukan hari-hari lah tapi apa, macam ni dia buat hari ni. Azin ni buat 200.5. So ini 275, ini 300.5. Adalah bolehlah buat duit kopi tu hari ni, macam ada akak ni. Ini kan. Yang ni hari ni dia buat. Ini dia buat RM1,575. Macam tu lah. So maksudnya kita predict market tu kalau betul kita boleh buat 1,000 pun boleh buat sehari. Tapi janji betul dan jaga risiko. Tapi boleh juga rugi. Bukan tak ada rugi, ada. Tapi kita kena konsisten lah. Macam contoh saya boleh tunjukkan kakak dia punya apa result. Kalau kita tengok dalam trading macam mana saya ni, kakak ni punya result. Okey, tengok sini. Kat sini release and profit cash. Sini dia untung 1,450, rugi 1,000 lebih, untung 2,003, untung 4,000, rugi 1,002. Last dia untung RM4,725 dalam masa sebulan. Cukup lah. So ada hari untung, ada hari rugi, tapi secara puratanya dalam sebulan tu dia untung. Itu yang lebih penting lah. Itu lebih penting. Tak ada kalau kata saya cakap katalah untuk seseorang yang cuma ada masa macam untuk trade 10 kali dalam sebulan. So dalam 10 kali dalam sebulan tu mungkin 3 kali dia rugi, 7 kali dia untung. Jadi secara purata dia tetap untung lah dengan kata lain. Betul. Okay. So bagi mereka yang berminat, contohnya bagi mereka yang berminat nak tahu lebih lanjut tentang pasaran harapan dan macam mana boleh trade daripada rumah, duduk depan PC pun klik sejam 2 jam pun dah boleh buat duit. So selain daripada link yang Tuan Wafi akan kongsikan nanti, saya akan letak dekat bahagian posting dekat atas. So apa lagi yang patut terutama pada newbie ni buat persediaan? Kena beli buku ke, kena baca website tertentu ke, kan, sebab dia dah semestinya tak boleh nak
masuk-masuk je terus nak trade kan, sebab dia baru lagi. Jadi apa benda yang persediaan patut dia buat? Okay, persediaan saya ada ada ni lah, menjual atau ni ilmu sebanyak murah je, sebanyak RM50. So saya target kalau anda buat betul-betul ikut SOP yang saya cakapkan, anda boleh buat kalau anda dengar ada modal RM10,000 ya. Kalau tak ada modal RM10,000 tu anda kena cari, macam saya cari tadi lah, terpaksa. So kalau ada modal RM10,000, anda boleh buat at least 10% lah per month. So dah terbukti dah budak-budak dasar dalam tu boleh dapat RM1,000. Bulan ni pun ada yang dapat RM1,200 kot dalam tu. So cuma boleh buat duit secara purata dalam RM1,000 sebulan lah. Kalau guna kaedah atau teknik yang ringkas, yang mudah, berdisiplin, belajar betul-betul. Kalau tidak bolehlah buat duit ekstra RM1,000 sebulan dengan bermodalkan RM10,000, lebih kurang macam tu. Betul. So apa yang saya nak terangkan sini, dari 12 bulan tu ikutkan saya lah, adalah 2-3 bulan takkan buat duit, ada untung sikit, rugi sikit, tetapi dalam 9 bulan tu kebanyakannya buat duit lah. So benda ni kena accept lah, tak boleh nak cakap tiap bulan untung juga. Kita bisnes ada bulannya kita akan rugi juga. So kita kena kita kena panggil tu, kena bersabar lah. Ada masa kita untung, ada masa kita rugi. So disiplin tu amat penting. Jangan anggap kalau belajar terus nak untung tiap hari nak jadi, kalau tak dah ramai orang pakai Mercedes. Semua dah kalau betul senang. Dia ramai pakai Mercedes macam Tuan Rafi lah pakai Mercedes. Dengar kata Mercedes pun baru lagi kan? Terpaksa baru sebab jauh, jalan jauh, sebab bawa kahwin lah. Kalau tak saya naik motor saya tak peduli pun orang cakap kan. Motor je yang best. Terpaksa lah, ada keperluan keluarga kan. Nak buat macam mana? Kalau tak, pakai biasa pun tak apa. So dia macam Tuan Zaidi lah, kita belajar. Tuan Zaidi ajar kewangan. Sebenarnya saya banyak belajar dengan Tuan Zaidi jugalah dari segi kewangan. Kalau tak mampu saya punya saya punya kewangan dulu. Walaupun saya buat duit, sebenarnya terus terang, walaupun saya buat duit dalam trading, tapi pengurusan kewangan saya hancur juga dulu. So jumpa Tuan Zaidi, dia marah saya sikit-sikit, lepas tu dia polish, saya okey lah kewangan saya lepas tu, macam tu lah. InsyaAllah. Okay, kita sama-sama lah. Kita pun nak bantu masyarakat umum kan. So ramai orang dia punya situasi lah, dia bukannya tak boleh buat ataupun dia bukannya tak ada keupayaan, tapi kadang-kadang dia tak tahu kat mana benda ni ada kan, sebab dia rasa macam pelik. Kenapa orang ni boleh buat duit kenapa yang ni boleh buat duit tapi dia tak tahu kat mana lubang-lubang yang boleh buat duit ni. Terutama benda-benda yang macam ni, benda-benda yang contohnya macam apa yang Tuan Wafi buat kan, tak ramai orang tahu. Terutama market ni bagi saya agak kecil, agak infant lah dengan kata, macam bayi baru lahir. Tak ramai sekarang lalu. Yang selalu digembar-gemburkan macam saham, forex, forex. Tapi features macam kurang sikit orang terdengar. Kan? So macam saya, tujuan saya lah nak kongsi dengan masyarakat bahawa terdapat juga kaedah lain atau cara lain nak buat duit, biarpun dalam pasaran BSKL tu sendiri. Dalam BSKL tu ada banyak kan. Ada yang option lah, ada features macam ni, ada saham biasa kan, dan sebagainya. So benda-benda macam ni lah yang saya cuba untuk kongsikan dengan masyarakat supaya diorang terdedah sikit bahawa rupanya benda macam ni pun ada, rupanya boleh buat duit depan komputer. Sebab dia orang selalu dengar kadang-kadang buat duit depan komputer, buat duit. Yang dia fikir dalam kepala dia cuma buat duit online je, macam jual tudung online, contoh macam tu kan. Sedangkan ada banyak cara lain lagi yang sebenarnya kita boleh jana pendapatan, seperti apa yang Tuan Wafi buat lah. Saya juga diberitahu yang antara ramai-ramai trader yang dekat Malaysia ni, Tuan Wafi yang boleh dikatakan telus ataupun yang transparent, sampaikan boleh buat trading secara live macam orang main game, live tu. Berbandingkan dengan trader lain yang selalunya dia punya analisa tu selepas benda market dah tutup, orang dah tahu pun keputusan dia apa, lepas tu baru nak ulas. Kalau macam Tuan Wafi boleh ulas even masa live ataupun sebelum lagi market terbuka pun dah boleh ulas pergerakan market. So bagi saya tu agak impresif lah. Okey lah. Sebenarnya saya nak tunjukkan kepada anda, sebab saya kena tunjukkan pada student masa saya rugi dan masa saya untung.
Sebab kalau kau tak, orang akan ingat cikgu ni sentiasa untung. Mesti ada loss, ada rugi. Sebab itu yang kita kena transparent. Kalau orang tu belajar, ingat dia dapat ilmu tu, tapi kalau kita tak buat live kadang-kadang, dia orang akan apa? Cikgu ni asyik untungnya, aku ni buat salah ke? Ni ke? Macam tu lah dia punya ni. Asyik kepercayaan pada diri dia hilang. So, bila macam baru-baru ni bulan saya buat dari pertengahan bulan 3 lepas dan sampai bulan masa musim COVID lah, masa musim COVID ni lah. Sebab saya banyak masa kan, saya buat live trading dengan diorang. So seorang engineer, ada berapa orang engineer, orang doktor, ada pun ada pesara, ada yang kena BSS. So apabila saya buat tu, dia dulu pernah hilang, ada yang 50,000 sebulan hilang duit, ada 70,000. Tapi dia kata kenapa saya tak dapat satu teknik yang holy grail, yang untung, wafi. Tapi kau cakap boleh untung. So saya live trading dengan dia nampak dalam masa tu, alhamdulillah dia orang dah 2 minggu ni dia buat duit dengan saya. Dengan pilot yang kena kat Riyadh tu, BSS dia dapat, kalau dia follow saya betul, dia tengok dia terbeliak mata. Dia boleh dapat dalam 2 minggu dia dah RM10,000 dengan satu lot. Tapi saya tak adalah cakap dia, itu take time lah. Kan saya cakap kan gembang babi terbang lah kan. Tapi dia benda ni kena bagi mereka yang betul-betul serius nak tahu benda ni memang nak kena belajar lah kan. Kena belajar lah, dia tak boleh. Ibu macam biarpun macam saya sendiri kan, saya boleh tunjuk je kejayaan antara anak didik saya kan, yang boleh saving katalah ratusan ribu, yang boleh ada hartanah sampai berbelas buah sebagai contoh. Tapi realitinya dia orang ambil masa 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun untuk capai benda-benda macam tu. Tapi yang lebih penting ialah dia dah ambil tindakan awal, dia dah ambil tindakan 5-6 tahun lepas. Jadi macam sekarang ni yang kita nak bagi pendedahan dekat orang ni lah, ambil tindakan sekarang supaya dia punya hasil tu kita dapat 6 bulan lagi, setahun lagi, 2 tahun lagi, daripada macam nantilah, kemudian lah, aku fikir-fikirkan dululah. Nanti besok 2-3 tahun benda bahan berlalu, orang lain dah ke hadapan, kita masih lagi ketinggalan dekat belakang, masih lagi terkapai-kapai contoh. Biarpun peluang tu sebenarnya dah ditunjukkan. Betul. So apa yang saya nak cakap untuk newbie lah, anda kena bersedia lah. Kalau rugi tu anda kena senyum, belajar bersenyum. Jangan sebab kita trading ni macam bisnes. Dari anda senyum tu lah anda akan buat duit. Saya ramai. Tapi berbeza sikit dengan perniagaan ialah risiko tu terhadap diri kita je. Kalau rugi, kita je seorang rugi. Kalau orang yang menyaga ni, kalau dia rugi, tak silap pekerja-pekerja di sini pun terpaksa kan. So dalam kes ni, satu yang saya suka tentang dua instrumen ni, sama ada saham ataupun futures ataupun option dan pilihan yang macam ni, instrumen macam ni, antara perkara yang saya suka ialah semua ni terletak pada diri sendiri. Betul. Dia tak melibatkan pihak lain. Okay, ini bukannya macam kita ambil duit kita bagi dekat pihak ketiga, lepas tu kalau dia tipu kita buat lagi duit, habis. Ini betul. Kita sendiri yang buat. Kita yang masuk pasaran, kita yang beli, kita yang jual, kita yang buat keputusan kan, tentang macam mana kita nak trade berdasarkan ilmu dan kemahiran yang kita ada sebagai contoh. So situ satu benda yang saya personally suka, sebab benda ni bergantung pada diri sendiri. Okay, dia tak melibatkan pihak lain, pihak ketiga yang macam saya kena letak duit saya dekat si fulan. So benda ni juga mengelakkan daripada diri kena tipu, percaya sangat cakap orang. Okay, so nak tu lebih baik buat sendiri. Ini antara pilihan dia. Kalau tak tahu cara, boleh belajar kan. Tak semua orang minat menyaga contoh, tak semua orang minat kerja makan gaji kan, tak semua orang minat nak buat itu dan ini. So ada orang mungkin jiwa dia sesuai dengan trading macam ni, ada orang mungkin sesuai dengan saham dan sebagainya. So carilah yang sesuai dengan diri sendiri. Kita cuma boleh kongsikan peluang je, betul tak Tuan Rafiq? Betul, kita hanya boleh kongsikan peluang. Tapi apa yang saya nasihatkan pada pelabur-pelabur baru, benda ni kena ada usaha. Dia bukannya kalau ramai kawan-kawan yang datang kadang-kadang tu ingat belajar hari ni besok buat duit. Dia kena ada take time lah, nak faham, nak hadam. Walaupun saya ajar benda yang senang saya rasa pun, tapi kadang-kadang orang tak faham. Sebab apa tak faham? Dia tak nak bertanya. Kita kena bila kita dah bayar kat seorang sifu ni, tak faham tanya. Ni kebanyakan kadang-kadang tak bertanya. Lepas tu buat sendiri, lepas tu loss jumpa balik. Kita yang susah kat kita. Betul tak tadi?
Dah rugi, jumpa kita baru kita nak apa? Nak kena betulkan balik, benda dah banyak habis waktu lah. Betul. Okay, so kalau kita nak cerita pasal trading, pasal futures market dan sebagainya, mungkin sampai subuh pun tak habis. Jadi at least kurang-kurangnya cukup masa ni kita buat pendedahan, kita buat sharing, at least kurang-kurangnya bagi mereka yang tak tahu dah tahu, mana yang newbie yang nak belajar, boleh belajar. InsyaAllah nanti saya kongsikan link yang Tuan Wafi bagi, okay, boleh ikuti beliau. Okay, cuma sekarang ni segmen soal jawab. Okay, so nanti kita akan menjawab beberapa soalan daripada netizen, daripada yang ikuti kita pada malam ni. Cuma sebelum tu saya nak umumkan pemenang. Kejap Tuan Wafi, minta maaf. Saya nak umumkan pemenang buku saya yang saya minta beberapa kali sebelum ni. Bagi mereka yang share kita punya FB Live, tolong print screen dan letakkan di ruangan komen. So nanti admin saya akan pilih pemenang yang memenangi buku ni. Okay, jadi untuk beberapa sharing yang sebelum ni, so kita dah dapat pemenang. Saya cuma nak umumkan nama secara ringkas. Nanti admin saya akan kontak anda secara direct, okay, untuk dapatkan maklumat macam mana kita nak hantar buku dan sebagainya lah. Okay, jadi pemenang yang kita pilih untuk FB sharing sebelum-sebelum ni ialah pertama Cik Lina Syarmia. Okay, kedua Tuan Muhammad Khairul Arifin ataupun Kapin. Kemudian Cik Aina Muslihah, Cik Muhammad Asmawi Muhammad Yusof, Cik Nasruddin Muhammad Lazi, Cik Dayang Nur Hashimah, Cik Muhammad Yaman Idris dan Cik Ahmad Zul Khairullah. Okey, itu pemenang yang terpilih secara rambang. Okey, nanti admin saya akan hubungi anda. Terima kasih kepada semua yang menyertai. So ini masih lagi terbuka masih lagi terbuka kepada mereka yang share FB Live ni. Okey, nanti selepas selesai urusan FB Live ni, boleh print screen yang anda share tu dan masukkan di ruangan komen. Nanti admin saya akan pilih pemenang dan akan hubungi anda. Dan insyaAllah saya akan umumkan pemenang-pemenang yang baru pula untuk malam-malam seterusnya. Okay, so tahniah kepada yang menang buku ni. So bagi yang lain, keep on sharing supaya mana tahu rezeki anda dapat menang buku ni nanti. Okay Tuan Hafiz, so kita berjawab beberapa soalan. Okay. Alright, so kita tengok apa soalan yang anda ditanyakan ni. Sekejap ya. Okey, daripada Cik Zulfadli Mazuil, dia tanya, minta maaf tuan, saya nak bertanya sikit, maaf jika tersalah. Bukankah forex haram? Betul lah, memang forex tu haram. Kita dekat sini tak promote forex, ni tak ada kena-mena dengan forex pun. Cuma cerita Tuan Wafi tadi tu, dia cuma menceritakan latar belakang dia, yang mana satu ketika dahulu, masa dia student, dia bermula dengan sebagai trader forex dahulu. Itu dululah, dah dekat 18 tahun yang dulu. Selepas tu dia dah bertukar dan fokus kepada futures market atau pasaran harapan, terutama pasaran FTPO dekat Malaysia dan juga beberapa pasaran dekat luar negara. Okay, so soalan kedua daripada Cik Lina Syahmia. Oh, tadi tanya sebab menang buku dan dia tanya buku Tuan Wafi pula. Tuan Wafi still ada jual buku? Saya tak ada buku tapi saya ada online video yang anda boleh belajar dari rumah lah untuk newbie. Okay, so nanti kita sharekan link dia lah ya, correct. Okay, so ni soalan seterusnya daripada Cik Amiruddin Amin. Dia tanya apa beza trader dengan pelabur saham? Trader sama, dia ada trader saham, trader. Maksudnya pelaburan saham, dia sebenarnya trading ni sama je saham ke ataupun futures trading ni. Tapi futures trading ni kita boleh buat trade tu hari-hari dan dia tak perlu tengok macam saham, kita kena tengok berpuluh-puluh counter tu. Macam futures ni kita boleh pilih CPO, nak trade CPO sepanjang hari sebab dia market tu punya volatility. Maksud dia nak buat setakat 300 ke 500 kalau tahu baca senang, macam tu lah. Dan saham ni nak kadang-kadang dia nak pergi nak dapat 500 tu mungkin nak ambil masa seminggu 2 minggu baru dapat 500. Macam CPO kadang-kadang
3,000 satu hari boleh dapat. Macam tu lah. Kecepatan dia lah. Tapi saham ni contoh kalau sekarang ni market tengah jatuh COVID, saham susah lah nak buat duit. Boleh buat duit tapi ada lagi susah lah buat dari CPO sebab CPO ni atau futures trading ni dua arah. Maksud dia turun pun boleh buat duit, dia naik pun boleh buat duit. Dan saham satu arah je, naik je. Kalau turun memang tak boleh buat duit lah. Macam tu lah. Okay. So ni soalan daripada Cik Wan Ashikin Harun. Dia tanya Wafi memang genuine guru CPO. Market buat perangai China pun dia boleh bersilat. Komen sikit Wafi. Okay, biasalah tu. Boleh insyaAllah sebab saya dah pengalaman dah lebih lama dah dalam dunia trading ni. Sebab saya tahulah market macam mana. Tapi untuk that's why saya share ilmu saya secara live trading. Macam mana nak buat duit tu. Tuan-tuan Wafi memang full time trader kan. Wafi bukanlah macam ada setengah orang dia punya income seminar sebenarnya lebih banyak daripada income trader dia. Macam Tuan Wafi dia memang full time trader, so dia fokus kepada trading. Dia buat kelas ataupun seminar pun ikut masa dia lah. Kalau dia sempat tu dia buat lah, kalau tak dia tak buat. Saya memanglah kalau tak sempat, selalu kebanyakan saya habiskan dengan student saya pada live trading lah sekarang ni. So kadang-kadang ada masa kalau ada permintaan saya buat lah, kalau tak ada permintaan tak adalah saya buat, macam tu lah. So ni ada soalan daripada Cik Samsudin, dia tanya berapa peratus kadar keuntungan sebulan setahun? Ambil purata Tuan Hafiz, sebab saya tahu ada yang rendah ada yang tinggi, tapi kita puratakan lah lebih kurang. Okay. Kalau purata yang saya setahun yang minimum boleh dapat 50 ke 70% setahun lah. Kalau tu minimum lah. 50 ke 70% setahun ataupun purata lebih kurang dalam 5% sebulan? Lebih kurang? 5% sebulan lah, 5, 6%, 10%. 10% sebenarnya boleh dapat lah, senang dapat. Tapi masalah dia, orang ni dia tak disiplin lah, tu je. Dia lagi satu untuk berbaloi, trading time ni ataupun frekuensi trading ni memang nak kena kerak ke Tuan Hafiz? Memang hari-hari nak kena trading ke ataupun macam mana? Satu hari boleh buat sejam dua ke ataupun memang 8 jam duduk depan komputer ke macam mana? Okay, macam CPO ni dia fleksibel sikit tau. Kita boleh, dia start 10 pagi, setengah pagi sampai 12.30 hari dan 2.30 petang hingga ke 5 petang. So kadang-kadang dia dah ada tahu dah masa dia, macam CPO. Masa yang aktif dia 10.30 sampai ke 11. Lepas tu 12 sampai 12.30. So kita dah boleh bajet masa kita. Macam lepas tu 2.30 sampai ke 3. Lepas tu kita tahu dekat-dekat 4.45 sampai pukul 6. Macam tu lah. So masa-masa tu lah kita kena tengok. So maknanya kita masuk market ni dalam sejam lebih kurang je lah. Bukanlah kena duduk depan komputer tu 7-8 jam. Kan, kalau kita dah dapat macam contoh pagi tadi, student saya dah untung masuk pukul 10.45, pukul 11 suku dah dapat 500. Saya suruh dah stop. Lepas tu buatlah kerja lain, tak payah. Dah untung kan 500 dalam masa 40 minit. Berhentilah pergi minum kopi ke apa ke, buat sandwich ke apa-apa patut kan. Betul. Lepas tu kan dekat-dekat 11.30 kan ke, lepas tu masuk dah balik tengok dalam 40 minit sejam kau boleh buat duit. Dia lebih kurang macam orang pergi mancing jala ikan lah lebih kurang. Takkanlah memancing memanjang kan. So dia dah jala tu dapat hasil tu, lepas tu dia relax je kan, kena okok daun dulu semua okey, dia sambung lah berjala tu. Tapi kalau macam saya, nasihat saya kalau dah untung tu stop lah untuk hari tu, besoknya. Sebab kalau kita terus trade takut stres. Bila stres dia akan makin rugi. Macam tu lah. Orang kata rezeki tu kalau kita tengok macam cukup lah hari ni dapat buat 500-600, okay lah, rehat lah nanti esok lusa ada lagi kan. Macam tu lah. Betul. Tak perlu kalau kan. Kalau nak ikutkan, kalau kerja biasa pun, orang yang makan gaji kerja biasa pun, dia tak dapat juga RM500 sehari. Betul. Kalau gaji. So sebenarnya saya nak cerita lah, kebanyakan student saya boleh jana kan 5,000 ke 10,000 sebulan, tetapi masalah tamak tu yang susahnya. Tamak tu dia tengok untung banyak cepat tamak Macam ada seorang student saya tu 3 hari dah untung 8,000, tetapi saya cakap suruh stop, tak apalah kak, dah 8,000 lebih dari gaji akak punya bulanan. Tapi tiba-tiba dia pergi gatal tangan, Wafi tengok profit tinggal 3,000. Macam tu lah. Dia pengalaman, disiplin, itu je jadi paling susah dalam trading ni, bukan teknik. Teknik ni sebulan 2 bulan boleh belajar. Macam Tuan Zaidi, kalau kita nak buat barang yang dan Zaidi pernah selalu cakap kan,
kalau yang nak susah nak tukar perangai kita. Perangai kita yang susah nak tukar. Okay, so ni soalan daripada Cik Nizam, dia tanya Futures account boleh buka secara online? Boleh buka secara online, tapi saya lebih gemar kalau anda buka pada terus straight pada counter lah. Takut yang kalau Futures account buka by online ni takut tak siapa-siapa FBR. Kadang-kadang mungkin FBR tu tak menjaga kebajikan, just ambil account je. Dia tak jaga kebajikan apa. Kalau kita jumpa orang kita kenal, dia boleh jaga kebajikan. Nak keluar duit senang, nak ni sedang, kita dah ada nombor telefon dia. Ni tak siapa-siapa call, ni yang susah tu. Okay, lebih mudah buka account dengan FBR yang mungkin kita kenal ataupun orang recommend lah FBR betul. Betul. Okay, so ni soalan lagi daripada Yaya ya. Dia kata Alhamdulillah, thank you Tuan Wafi, hasil income Eddie sebulan dapat buat duit dengan CPO ni, boleh jana income almost 1,500 ke 2,000 sebulan. Ini dah satu testimoni. Yaya dah bagi testimoni. So at least Yaya kata dia trade, dia boleh buat income 1,500 ke 2,000 sebulan. Alhamdulillah. So benda macam ni yang kita nak. Dan sebenarnya kita nak lebih ramai rakyat Malaysia boleh ada kemampuan macam ni. Jadi kalau dalam musim-musim tak kisahlah COVID ke, atau mungkin dibuang kerja ke, ataupun kita rugi berniaga ke, kita ada kemahiran lain yang still boleh buat jana pendapatan yang tak ada mengharapkan hanya pada satu punca pendapatan je. So tahniah Yaya, saya ucapkan. So terima kasih. Okay, so apa lagi ada lagi soalan ke? Ini soalan daripada Cik Anas Aziz. Saham ke forex? Saya baru masuk live. Okay, macam ni Cik Anas. So lepas habis live ni, okay, tonton semula daripada awal. Okay, sebab kalau tidak ni kan kita jawab soalan yang sama berulang-ulang. Okay, jadi bagi mereka yang tertinggal kereta api ni ke apa ke, tak ada masalah. Saya tak delete pun video ni. Anda boleh tengok video ni semula. Nanti saya akan kongsikan juga di bahagian link di atas yang mana anda boleh tonton video-video live yang lain pada malam-malam yang sebelum-sebelum ni. Kalau rasanya nak belajar sesuatu. Sebab tujuan saya buat live hari-hari ni ialah nak bagi pendedahan sebanyak mungkin dekat rakyat Malaysia. Ada banyak peluang dekat luar sana. Okay, terutama peluang macam mana nak buat duit. InsyaAllah hari-hari akan datang saya akan sharekan lagi peluang-peluang lain-lain. Okay. Alright, so Oshas bertanya, yang penting time ekonomi teruk, bursa jatuh, satu dunia jatuh, SVO memang ada. Ini memang trader kot, sebab tu dia bagi tahu macam tu. Okay, so saya nak soalan. Yang mana bertanya tentang link untuk beli e-book ke, yang bertanya link video ke apa ke, jangan risau, nanti saya letak bahagian description FB Live ni, jadi boleh semak balik dekat situ lah selepas video ni habis Okay, so ada soalan lain, yang lain nak tahu apa itu feature, so kena-mengena apa peluang-peluang lain dalam feature sebagainya. Okay, kalau boleh soalan yang membantu orang lain untuk apa? Untuk tahu lebih lanjut lah tentang benda ni. Okay, ini daripada Nur Hazwan Khalis. Saya tanya, Alhamdulillah hari ni live trade dengan Tuan Wafi untung RM770. Okay, Alhamdulillah. At least kurang-kurangnya benda ni genuine lah. Okay, datang daripada peserta tuan sendiri yang menyatakan bahawa mereka pun mendapat hasil dengan syaratnya dia buat ikut teknik yang diajar dan sabar dalam trade ni lah, dengan kata lain. Okay. Okay, ni Norahan Hassan bertanya. Dia tanya, kalau nak belajar pasal future, bila Tuan Wafi ada buat kelas? Okay, buat masa sekarang ni kelas susah nak buat kan sebab COVID-19 ni. So saya mungkin ada, tapi mungkin selepas COVID-19 lah. Tapi Puan boleh follow saya dulu di Telegram atau beli buku asas dulu, sebab mungkin Puan dah ada asas ke, belum ada asas ke. Boleh beli buku tu, at least kalau Puan tengok buku pula.
video tu, kalau Puan tengok, Puan boleh dengan FCPO ni baru Puan saya advance ke kelas saya lah. Sebab saya tak berminat untuk kalau tiba-tiba orang datang sebenarnya dia tak kena dengan diri dia. Better dia tengok dulu. Okay, so dengan kata lain baca buku dulu, tengok e-book ke, tengok video dulu. Lepas dah tengok-tengok tu baru tahu yang rupa ni macam ni, susah gila benda ni. Mungkin tak sesuai dengan dia lah. Tapi kalau dia rasa boleh buat tak adalah susah macam mana, aku faham lah terma yang digunakan tu, aku faham. So lepas tu lebih sesuai kalau nak masuk kelas. Betul. Better sebab saya tak nak nanti kalau orang belajar-belajar lepas tu dia buang macam tu je, habis masa saya, habis masa dia. Better tengok dulu. At least kalau ada pelaburan kecil macam RM50 anda pelabur untuk tengok video, lepas tu anda rasa tak sesuai, tak payahlah sebab anything masa tu pelaburan anda kecil je. Sebab kalau anda serius, pelaburan anda akan jadi besar. So better untuk tengok dulu sesuai tak dengan ni anda rasa. Okay. So ni ada soalan daripada Cik Nizam Ali, dia tanya masa buka akaun kena sediakan RM10,000? Saya rasa tak kan. So masa buka akaun berapa ringgit? Tuan Fi buka akaun? RM10 je. Buka akaun RM10 je. Allah. Bukanlah buka akaun tu kena ada ribu-riban. So buka akaun tu RM10. Okay. RM10 ada yang Tuan Fi kata kena ada RM7,000, RM10,000 tadi tu sebenarnya modal untuk trade lah. Betul. Okay, so buka akaun tu sebenarnya taklah besar mana, RM10 je. Lebih kurang macam saham lah. Buka akaun lah RM10. Sebenarnya futures saya pun dah lama tak buka akaun saya, tapi saya rasa free, ada yang free, ada yang apa? Ada yang bayar. Dia bergantung pada tawaran tawaran FBR. Betul. So dia bagi free account, dia bagi buka free. Mungkin kalau kata buka dekat bank saya bagi free. Contoh dia macam tu kan. Ataupun kena sedikit dalam RM10 lebih kurang tu pendaftaran. Mungkin betul lah. Okay. So buka akaun sebenarnya modal ni tak besar, cuma kena sediakan modal nanti untuk trade. Sebenarnya modal untuk tapi bagi saya trade tu nombor 2. Saya rasa kena ada modal untuk belajar dulu. Betul. Modal untuk belajar, tapi saya nasihat dia macam ni sebenarnya. Modal memang RM10,000, tetapi sebenarnya RM10,000 tu untuk katakan anda tak pandai trade pun, dia ada berusaha, dia ada bagi satu cut off, kata RM5,000 je kau dia boleh loss. Dia RM5,000 tu boleh ambil balik sebenarnya, tak besar pun, tapi dia bagi macam apa orang panggil buffer, supaya kalau anything, bukan kalau letak je RM5,000 boleh letak, kalah je RM500 dah tak boleh trade. That's why saya cakap RM10,000. Nanti takut nak kena top up. So lepas tu dia letak satu nilai yang ada buffer lah. Ada buffer lah. Okay. Okay, ni ada lagi soalan daripada Ayan. Ayan bertanya, kalau kita loss RM3,000, kita kena top up balik RM3,000 untuk cukupkan RM10,000 ke tuan? Tak, dia ada namanya margin. Margin dia ditetapkan oleh Bursa Malaysia. Selalunya dia ada dua margin, jenis margin, intraday margin dengan overnight margin. Kalau overnight intraday margin ni perlukan hanya TRM 3,000 sahaja. Untuk overnight margin ni dalam 6,000. So kalau anda nak masuk hari ni, keluar minggu depan ke, keluar hari keesokan, anda kena ada 6,000. So kalau 6,000, kalau anda ada 10,000, kalah 3,000, ada lagi 7,000. Boleh trade lagi selagi tak bawah 6,000. Itulah. So itu kalau overnight margin. Tapi kalau intraday 3,000 maknanya masuk hari ni kena keluar hari ni lah. Betul. Okay, jadi boleh faham lah. So harap yang lain faham lah. Bukanlah kita letak satu modal yang besar itu kita perhabis. Sebenarnya kita letak tu sebagai buffer, kemudian kita trade sikit-sikit. Dah mahal yang besok boleh tambah sikit lagi. Itu dah mahal esok tambah sikit lagi. Itulah seterusnya. Tapi kalau setakat nak buka account macam yang Tuan Fi mention tadi, sama ada percuma bergantung kepada FBR bank tu. Kalau tawarannya ada mungkin dapat percuma, ataupun kalau tidak pun mungkin RM10, RM15 lebih kurang macam tu lah. Dia punya modal buka akaun tu sebenarnya tak besar. Okay, so Cikgu Rahman bertanya, kalau tengok video boleh mula trade ke?
Untuk saya memang offer untuk buat sekarang ni sebab saya memang offer video tu kebanyakan orang tengok boleh buat trade dah yang video RM50 tu. So saya target je yang video tu anda boleh buat di rumah lah. Busuk-busuk sebab saya macam buat sedekah lah ni sebenarnya cerita. Dulu saya jual 3,000 video tu sebab saya buat 3,000 dia punya teknik tu, tapi sebab saya musim COVID-19 ni saya bagilah RM50. At least saya boleh bantu orang boleh buat duit at least kat rumah tu ada modal 10,000 dalam 300 ke 1,000. At least ada jugalah. Kerajaan pun bagi kita apa-apa ya. Tapi kita at least minta maaf untuk saya interrupt tadi. Tuan Wafi kata berapa harga video tu? RM50. RM50. Ya Allah, kan daripada 3,000 jadi RM50. Wah, terima kasih sangat Tuan Wafi. So ini satu peluang. So ini kalau katalah nak belajar saja pun, bagi saya setakat modal RM50 belajar, kalau katalah tak sesuai dengan jiwa, tak nak trade pun saya rasa terlalu sedikit lah. Kan, ada orang kena masuk kelas bayar sampai ribu-ribu. Ini dalam RM50 saya rasa siapa-siapa pun boleh cubalah. Okay. So nanti tak apa, nanti saya minta Tuan Wafi link dia, nanti saya letakkan di bahagian ruangan posting. Jadi bagi mereka yang berminat boleh dapatkan dekat situ. Okay, so saya rasa cukup sekadar tu. InsyaAllah semua link berkenaan dengan Tuan Wafi nanti saya letak dekat bahagian posting dekat atas. Jadi boleh semak semula video ni bila dah selesai nanti. Okay. Bagi mereka yang nak tahu lebih lanjut tentang features dan sebagainya, sila terus bertanya di ruangan komen. Mungkin lepas ni Tuan Wafi kalau dia ada masa, dia boleh tengok balik komen-komen anda, mungkin dia boleh jawabkan dekat situ dan sebagainya. Okay, so jangan risau macam mana dapat video ke, macam mana dapat ebook percuma dia ke, atau nak contact Tuan Wafi ke apa ke, saya nanti akan letakkan link di ruangan deskripsi video FB Live ni. So selesai dulu video FB Live ni, selesai dulu FB Live, insyaAllah boleh tengok kembali dan tengok di ruangan deskripsi FB Live ni. InsyaAllah saya letak semua link dekat situ. So untuk itu saya nak ucapkan terima kasih kepada Tuan Wafi kerana sudi hadir dalam FB Live bersama dengan saya. So ambil masa Tuan Wafi dengan family, terutama ialah baru aja mendirikan rumah tangga ni. So okay, so terima kasih sekali lagi. Kalau kita ada berkesempatan akan datang, topik ni sangat menarik, seronok sebab ramai orang tak tahu. Mungkin saya jemput Tuan Wafi lagi untuk hari-hari lain ke, kita tengok kesempatan kita lah. Okay. So terima kasih banyak-banyak kepada Tuan Wafi kerana sudi hadir. Terima kasih Tuan Zaidi juga kerana sudi menjemput saya berkongsi tentang futures trading ni kepada orang ramai. Sebab saya tengok orang ramai tak tahu macam mana nak buat duit dalam trading atau dalam keadaan susah sekarang ni. Okay, terima kasih. Okay, terima kasih sekali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, itu dia Tuan Wafi Azian daripada WR Traders Academy. Okay, dengan perkongsian beliau tentang macam mana nak buat duit daripada pasaran hadapan di bursa, di BSKL ataupun di pasaran dunia. So bagi mereka yang ingin mengikuti beliau, macam saya sebutkan tadi, saya akan kongsikan semua link beliau di ruangan deskripsi video FB Live ni. InsyaAllah lepas ni boleh semak semula. Okay, jadi saya cuma nak ingatkan kembali kepada pemenang-pemenang buku ni, admin saya akan kontak anda. Kalau dia dah hantar mesej dekat messenger ke apa ke, tolong semak, tolong jawab sebab kita nak tahu detail anda macam mana nak hantar buku ni. Okay, jadi bagi mereka yang ingin dapatkan buku ni, syarat dia mudah saja. Video FB Live ni tolong share, tolong kongsi, tolong tag kawan-kawan yang lain. Okay, dan lepas tu screenshot dan letak di ruangan komen. InsyaAllah admin saya akan pilih pemenang secara rawak. Okay, oleh itu saya nak ucapkan terima kasih kepada anda semua kerana mengikuti saya dalam FB Live kali ini. InsyaAllah kita akan bersua lagi malam besok. Saya kurang pasti, saya cuba menjemput seorang lagi dalam bidang yang berlainan pula untuk kita bincangkan. Kalau beliau bersetuju dan dapat hadir dengan kita, InsyaAllah malam besok kita ada tamu. Kalau tak ada, tengok saya seorang-seorang lah dengan
topik yang lain pula. Okay, bagi mereka yang ingin saya kupas topik tertentu atau yang ingin kita membicarakan topik tertentu, tolong tulis di ruangan komen topik kewangan apa yang anda ingin tahu atau yang ingin saya kupas. InsyaAllah saya akan bawa pada malam-malam akan datang. Okay, oleh itu saya ucapkan terima kasih semula kepada anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi pada malam esok dan malam-malam akan datang, insyaAllah.